apa tu ustazah ni akan tanya hukum. Tujuan tanya hukum tu ialah kalau awak bagi jawapan yang betul berarti awak tahu, cuma awak salah baca. Tapi kalau awak bagi jawapan yang salah juga, ternyata awak memang tak tahu. Bila tak tahu dia potong markas itu. Jadi ustazah tak nak ajar dah lah orang lain hukum mati dan tanwin semua tak saya ajar dah lah. Nak ajar tiga ni sebab tiga ni memang dia akan tanya betul-betul. Okay. Sekarang kita tengok huruf mat yang pertama ialah mat silah. Mat silah ada dua jenis. Satu mat silah tawilah, satu lagi mat silah qasirah. Dalam buku dia tulis mat silah qasirah dulu, tak apalah mana-mana pun serupa je. Mat silah tawilah, mat silah qasirah. Sekarang kita tengok mat silah tawilah dulu. Tawil tu maksudnya panjang. Qasirah tu berarti bacaan kita baca. Sekarang kita tengok maksilah tawilah dulu. Tengok contoh dia tu. Lahu akhun. Tapi dia bagi contoh gitu, tak apalah. Tengok dulu Bihi imanukum. Ni usah ambil tulisan lamanya pada Lisan Usmani. Lisan Usmani sepatutnya dia ada tulis cotek dekat hu tu, dia ada tanda sikit situ. Kemudian au bihi azan. Au bihi azan. Kemudian ilmihi illa. Tu maksilah tawilah. Kita tak nak cerita lagi belakang. Awak tengok contoh dulu. Manakala maksilah qasirah ni pula, tu dia. Sepatutnya maksilah tawilah tak dia tulis gitulah. Wa malaikatihi. Sepatutnya ada benda tu. Dan ada tanda panjang macam pedang atas kalau maksilah tawilah. Wa kutubihi wa rusulihi. Sekarang kita tengok perbezaan dua ni. Maksilah tawilah dengan maksilah qasirah. Yang saya tunjuk. Cuba nampak dah tu. Ada dah tu yang pink tu? Ada. Okey. Maksilah tawilah ni panjang. Dia sebenarnya maksilah ni dia dua beradik dia serupa. Cuma hak tu tinggi sikit, hak tu rendah sikit. Tawilah tu panjang, qasirah tu pendek. Jadi tawilah tu tinggi sikit, qasirah tu rendah, pendek sikit. Berarti bacaan maksilah qasirah tu dua harakat aja. Maksilah tawilah kena baca panjang. Nanti kita tengok panjang di setara mana. Dia pertemuan dia ni berlaku kalau kamu tengok buku teks sini, buku teks, dia berlaku pertemuan di antara ha dhamir. Ha dhamir tu ialah kalau dalam bahasa Melayu, tengok buku teks ni sukat 17, dalam bahasa Melayu, bahasa Arab tu dipanggil ha dhamir. Ganti nama dalam bahasa Arab dan bahasa Melayu nya. Ini Fatimah. Wajahnya nya tu refer pada siapa? Fatimah. Wajahnya menggerutu contoh. Maksud nya tu lah yang jadi kepada hukum maksilah tawilah atau maksilah qasirahnya. Contoh wa malaikatihi dan para malaikatnya, wa kutubihi dan kitab-kitabnya. Hanya tu yang jadi hukum. Sekarang ni pertemuan maksilah ni, tak faham tanya lalu. Sama ada dia bunyi hi atau hu je. Ha tak ada. Hu atau hi saja. So kalau maksilah tawilah, hu atau hi tu ia temu dengan hamzah. Manakala maksilah qasirah, hu atau hi tu ia temu selain dari huruf hamzah. Kalau baca dalam konteks ni memang huruf hijai berbaris bertemu hijaiyah selain pening awak dia. Maksilah tawilah, ha dhamir sama ada hu atau hi tu dia temu dengan hamzah. Tawilah hamzah. Tapi kalau maksilah qasirah, hu atau hi tu dia temu selain dari huruf hamzah. Tengok contoh yang Ustazah bagi tu. Lahu akhun. Maksudnya hu tu dengan alif ada hamzah tu maksilah tawilah lah tu. Jadi maksilah tawilah ni dia kena baca panjang. Dalam buku teks 4 atau 5 harakat. Manakala maksilah qasirah 2 harakat. Bila saya kata 2 harakat, tengok mula sini deh. Bila usaha kata 2 harakat berarti 2 gerak jari. Awak gerak jari 2 kali je. Wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Tapi kalau maksilah tawilah boleh baca 4 atau 5 harakat, maknanya 4 atau 5 gerak jari. Lahu akhun atau panjang lagi 5 harakat. Lahu akhun.
Itu cara dia. Jadi nak kenal mak silah ni, awak tengok hak dhamir. Sekarang ni benda ni dia tak usah tak tahu pasal baru dia ni, dia tulis kedok biasa dalam ujian tilawah ni tu baik dan kertas satu. Kertas satu dia ada juga ni. Takutnya tu Ubik tak tanya. Jadi mungkin dia tak tanya, mungkin bagi ayat dia suruh kita keluarkan maksilah tawilah, maksilah qasirah. Jadi awak kena kenal maksilah tawilah tu, maksilah ni semua berkaitan dengan ha dhamir. Sama ada hu atau i. Kalau dalam Quran Resam Usmani yang ada dengan awak sekarang ni, dia ada macam wa malaikatihi, dia ada cetek gitu. Hi, kalau hi awak gitu. Kalau hu, dia ada pula huruf waw kecil. Tengoklah dalam Resam Usmani. Di sini, kalau kamu tengok dalam ni kan, dalam buku teks surat 17 ni, tengok buku teks buku surat 17. Tengok maksilah tawilah. Ayahsabu allam yarahu ahad. Maksudnya hu, dia ada tanda macam mata pedang, lepas tu dia tanda huruf buah kecil, maksudnya kena baca dengan baris depan dan panjang 4 atau 5 harakat. Sebab dia temu dengan huruf hamzah. Atau ada satu lagi contoh, ishtarau bihi anfusahum. Hi, dia buat tanda huruf ha gitu, lepas dia tanda panjang. Itu maksilah tawilah. Biasa maksilah qasirah ni, dia tak tulis tanda panjang macam mata pedang atas. Kenapa? Dia tak tulis tanda. Biasa maksilah qasirah dia tak tulis. Maksilah tawilah dia tulis. Tapi dalam contoh usaha ni tak ada. Dia usaha tak tulis. Faham ke tu? Ada faham tak? Oh, anak-anak faham tak? Kalau tak faham tanya lagi. Usaha tak ulang dah ni. Kita ni dalam tempoh ulang kaji dah ni. Ada apa-apa nak tanya? Okey. Ada tak apa. Usaha anggap awak faham. Aku biar soalan tak boleh jawab. Jawab. Okey, sekarang kita tengok contoh. Ini ialah ayat kursi. Cubalah tengok ayat kursi yang Ustazah bagi contoh tu. Tolong keluarkan hukum maksilah tawilah kalau ada dan maksilah qasirah yang kamu temu. Siapa nak cuba? Jawab sama tidak, Ustazah panggil nama. Kelapa ni. Baca dulu, tengok dulu cepat Ustazah. Kamu tengok dulu, tengok satu-satu. Caranya awak tengok ada hi. Hi dengan hu je deh. Ilaha tu tak. Allahu la ilaha tu tak ada. Hu pada Allah pun tak juga sebab tu masih sifat nama Allah. Tak juga. Cari kepada yang merupakan ha dhamir, iaitu nya. Boleh. Jadi kalau Allahu la ilaha tu tak. Ilaha tu maksudnya Allah dah, Tuhan. Allah pun Allah tak, tu bukan, tu lain. Cari dulu, saya bagi masa. Namanya cari ha dhamir. Tengok ha dhamir tu, tengok huruf apa selepas dia tu. Kalau huruf hamzah, dia maksilah tawilah. Kalau huruf selain huruf hamzah, maksilah qasirah. Tu je cara dia. Okey, rasanya boleh dah kau. Lama dah tu, siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Bagi satu contoh je. Dalam apa dia kata? La ta'khuzuhu sinatun. Betul. La ta'khuzuhu sinatun. Okey, kita bagi contoh dah. Alisa Syukrina. Apa dia tu? Maksilah ke apa dia nama tu? Maksilah qasirah. Maksilah qasirah. Sebab ha dia, hu tu bertemu dengan huruf selain Oh, Alisa. Hamzah. Selain hamzah. Sekarang kita tengok lagi contoh. Siapa dia nak bagi contoh? Lahu ma fis samawati. Lahu ma, siapa tu? Nak tanda sikit Iman. Okey. Lahu ma. Okey. Wafi Syafiq. Lahu ma tu maksilah benda. Maksilah qasirah. Saya tak tanya macam mana awak nak kenal maksilah qasirah tawilah, saya tak awak faham dah tu.
Lagi, bagus, lagi. Indahu illa. Asfa, indahu illa. Okey, Irfan, Daniel, hukum apa tu? Maksilah benda tu? Tu temu dengan benda tu. Oh, Irfan. Tak dengar Ustazah. Tak dengar. Dah mengajar mana tak dengar. Ustaz tak dengar ke awak tak dengar Tak apalah. Orang lain. Mujahid. Ya, Ustazah. Ya, Mujahid Muslim. Tadi tu Asfa baca indahu illa. Indahu illa. Apa Ustazah? Apa soalan tadi? Tak kata indahu illa tadi. Dia kata maksilah. Ustazah tanya maksilah benda. Oh, Qasirah. Ustazah tanya awak lah ni. maksilah tawilah. Maksilah tawilah. Pasal dia bertemu dengan Hamzah. Lagi ada satu lagi rasanya sini. Ada dua lagi. Apa nak cuba? Keladi pula. Apa dia? Indahu illa biizni. Indah Syamil. Indahu illa biizni. Mana indahu illa biizni. Jumpa dah. Indahu illa biizni tadi itu sebut dah. Lain selain pada tu. Patut awak nak sebut indahu illa ke nak sebut biizni? Macam mana? Tukar. Tukar hak lain. Min ilmihi illa. Min ilmihi illa. Betul, bagus. Izah najihah. Apa tu? Ilmihi illa. Silah tawilah. Maksilah tawilah. Satu lagi Ustaz tanyalah pula. Wala ya'uduhu hifzuhuma. Siapa dia nak jawab? Maksilah benda tu. Maksilah qasirah. Qasirah, bagus. Lagi satu awak tertinggal. Maksilah qasirah. Biiznihi ya'lamu. Di atas tu. Tadi Asfa jawab dah. Siapa tadi pun ada dah kelas dijawab tadi. Indahu illa tu. Ada selagi. Biiznihi ya'lamu. Maksilah? Qasirah. Maksilah qasirah. Okey, faham dah tu. Kita bagi lagi satu contoh. Tengok sini. Ada kedok ni, ada sikit ni. Kul hal auzubillahi minasyaitonirrajim. Kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Ini surah Al-Kahfi lah ni. Allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika allazina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat. Waliqaihi fahabitat. Apa dia? Apa nak cuba? Maksilah qasirah. Ya, bagus. Dalam surah Al-Kahfi tak banyak mana. Jadi saya bagi jugalah sikit. Ada sikit lagi dalam surah Al-Kahfi. Qul innama ana basyarum mislukum. Yuha ilayya annama ilahukum ilahum wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Ada dua maksilah situ. Siapa dia nak bagi? Bagi jawapan. Ada dua. Siapa? Cuba. Rabbihi ya Allah. Rabbihi, bagus, betul. Rabbihi, maksilah qasirah. Lagi satu, siapa nak cuba pula? Bi'ibadati rabbihi ahada. Cuba. Apa dia? Siapa nak cuba? Maksilah tawilah, bagus. Jadi awak ingat gitulah. Maksilah ni satu tu dia berkaitan dengan hadamir. Dan hadamir tu mesti ki atau hu. Macam Allah tu bukan hadamir walaupun ha kat belakang tu memang nama Allah. Tapi hadamir. Ha tu refer kepada perkataannya. Jadi ilahu tak lah.
Tu waktu maksud Allah macam Rabbihi ialah Tuhannya. Nya itu. Oleh hi atau hu, kalau dia temu dengan hamzah, kita panggil dia mat silah kelas. Kali lagi saya ulang ni. Mat silah kalau hamzah. Tawilah. Kalau selain daripada tu qasira. Mat silah tawilah, kalau kita baca, kadar bacaannya berapa harakat? 4 4 atau 5. Atau 5. 5. Atau 5 harakat, bagus. Kalau mat silah qasirah 2 harakat sahaja. So cara nak cam lah dalam ni, dalam bacaan awak tu, awak tengok dia ada tanda macam mata pedang tu panjang gitu. Kalau dia ada warna merah sekali kalau buat dalam buku Quran awak tu. Itu ialah mat silah tawilah. Berarti kita kena baca panjang 4 atau 5 harakat. Okey, setakat tu faham Okay, sekarang kita pergi yang kedua, mat lazim. Mat lazim pula. Mat lazim. Ada tak mat lazim? Tubik tak? Tubik. Tubik, okey. Sekarang kita belajar pasal mat lazim. Mat lazim ni, buku teks sila buka buku teks dalam muka surat 18 dengan 19. Mat lazim ni ada 2 jenis. Satu mat lazim kalimi, satu lagi mat lazim harfi. Berarti kalau kita kata kalimi, dia refer kepada kalimah. Faham tak? Kalimah tu berarti hukum tu duduk dalam kalimah tu, dalam perkataan. Kalau mat lazim harfi duduk dalam huruf. Biasanya mat lazim harfi dia refer kepada huruf-huruf muqatta'ah yang bermula di fawatih aswar kita panggil. Macam alif lam mim, kaf ha ya ain sad. Itu mat lazim harfi. Okey. Manakala mat lazim kali ni dia duduk dalam perkataan. Kami ingat itu je. Kami ingat harfi dalam huruf. Huruf mana? Huruf fawatih aswar kita panggil. Iaitu huruf-huruf macam alif lam mim, alif lam ra, yasin. Tu. Tapi mat lazim kalimi ni dia dalam kalimah, dalam perkataan. Okay, sekarang kita tengok lebih lanjut. Mat lazim kalimi ada 2 jenis. Satu mukhaffaf, yang kedua musaqqal. Mat lazim harfi pun ada 2 jenis. Satu mukhaffaf, satu lagi musaqqal. Mukhaffaf tu ringan sebutannya, ringan. Khafif, ringan je sebutannya. Musaqqal ni berat sebutan dia tu. Tekan sikit dalam tekuk kita. Mukhaffaf ni lembut je bacaan dia. Gitu. Orang ni nak musaqqal ni berat. Saqulat mawazinuhu. Khaffat ingat dah ayat. Khaffat mawazinuhu fahuwa saqulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah. Siapa yang berat timbangan amalnya, duduklah dia dalam tempat yang aman. Siapa khaffat timbangan amalnya, fi nari jahannam. Ada ayat itu kan macam tu. Jadi mukhaffaf tu khafif. Kita sebut bunyi perkataan di hujung-hujung lidah tu mukhaffaf tu. Jadi dia ringan. Mat lazim kalimi mukhaffaf ni sebutan dia ringan. Manakala mat lazim kalimi musaqqal, bunyi qaf tu berat. Sama juga mat lazim harfi mukhaffaf ringan. Mat lazim harfi musaqqal berat. Hukum bacaan dia 6 harakat. Kalau dia berat, dia ringan sebutan dia dua-dua je, bukan dua. Memang mat lazim ni 6 harakat. Dia tak boleh pergi bab lain. Tu paling banyak sekali. Sekarang kita tengok contoh. Okay. Mat lazim kalimi mukhaffaf. Mat lazim kalimi musaqqal. Dia ada tanda macam pedang belaka tu atas tu. Macam mana kita nak tahu Sebab ustazah kata mat lazim kalimi musaqqal. Ternyata cara lagi mat lazim harfi tu kita ambil atas dulu. Mat lazim kalimi mukhaffaf tu hukum mat lazim yang ada dalam kalimah Al-Quran dan ringan. Mat lazim kalimi musaqqal, mat lazim mat yang ada dalam kalimah Al-Quran tapi dia berat. Contoh mat lazim kalimi mukhaffaf ialah
Thumma iza ma waqa'a amantum bihi tambah hamzah tu tadi kita belajar dah situ. Mak silah tawilah. Ada pula al-ana waqad hok merah tu. Nampak tak tu? Ada tak kat skrin awak tu kat itu mak lazim kalimi mukhaffaf. Biasanya mak lazim kalimi mukhaffaf ni dia banyak pada perkataan al-ana perkataan al-a. Enggang je bunyi ujung mulut je, ujung lidah. Gitu je. Tetapi musakkar ni, mak lazim kalimi musakkar ni dia berat sikit. Biasanya mak lazim kalimi musakkar ni dia ada sabdu pada huruf yang ada dalam tu. Lepas tanda panjang macam tanda pedang tu, dia ada hamzah pada huruf lepas tu ada hamzah. Tu yang jadi berat tu. Contoh dalam Al-Fatihah. Saya bagi contoh ni dalam Al-Fatihah. Waladdallin. Kan berat tu bunyi sebut do dah. Lepas tu nak sabdu lagi. Macam biasa je. Tak berat lidah kita. Jadi kalau waladdallin atau kaffah al-haqqah. Berat bunyi tu. Dabbah. Dia mesti baca 6 harakat. 6 harakat tu pada ha tu lah. Bukan pada dabbah. Bukan gitu. Awak macam tu waladdallin sudah. Awak ingat tak? Mana kau dah baca kalau dia keluar lah. Kita satu keluar juga dah hukum ni. Awak ingat waladdallin je. Waladdallin tu lah mak lazim kalim muzakkar. Tadi Ustaz kata mak lazim. Kita pergi ke mak lazim harfi pula dah. Mak lazim harfi ni dia lebih pada huruf. Macam Ustaz kata dia ada pada hukum huruf, bukan hukum. Ada pada surah-surah yang bermula dengan huruf sutir-sutir tu. Alif lam mim, alif lam ra, yasin, toha, hamim, kaf, ha, ya, ain, sad. Tapi situ pun ada berat ngerengang dah. Kalau mak lazim harfi mukhaffaf ni, dia ringan je. Yasin, contoh toha, hamim, alif lam ra. Nah, ada tanda macam mata pedang tu kena baca 6 harakat. Tapi mak lazim harfi musaqqal ni dia berat. Contoh alif lam mim atau alif lam mim ra. Pasal apa jadi gitu? Dah huruf fawatih aswar ni atau huruf muqatta'ah ni satu-satu ni huruf dia ni. Nampak je alif dan tulisan alif. Tapi sebenarnya dalam Al-Quran alif macam usah contoh tu. Mak lazim harfi musaqqal tu. Tengok dia eja macam mana. Pada lam dengan mim tu. Nampak lam tu dia, tapi sebenarnya dia ejaan dia lam alif mim. Mim pula mim ya mim. Jadi bila nak bergabung huruf lam dengan mim tu dia jadi berat situ. Mak lazim harfi musaqqal. Alif lam mim. Dia tak ada sabdu situ tetapi sebutan dia macam sabdu. Jadi awak ingat gini, mak lazim kalimi musaqqal atau mak lazim harfi musaqqal dia khusus kepada huruf yang ada sabdu. Kalau mak lazim kalimi musaqqal ada tasydid, ada sabdu. Tapi mak lazim harfi musaqqal dia tak ada sabdu, tak tulis situ sabdu. Tapi kita baca macam bunyi ada sabdu. Alif lam mim macam ada sabdu. Tapi mak lazim kalimi mukhaffaf dengan mak lazim harfi mukhaffaf dia biasanya tak ada sabdu. Apa yang nak musaqqal berat-berat ni ada sabdu. Cuma mak lazim kalimi dalam kalimah, mak lazim harfi dalam huruf alif lam mim tadi. Tapi berat bunyi dia tak ada sabdu dekat alif lam mim tu, mana ada tulis dalam Quran, tak mana ada lam mim tu sabdu tak ada. Tapi bila kita baca bunyi macam ada sabdu. Jadilah dia mak lazim harfi musaqqal. Okey, saya nak berkongsi ilmu sikit lah. Saya pun baca ramah Tuan Guru ni Abdul Aziz, arwah Tuan Guru ni Abdul Aziz Nikmat dulu. Fawatih aswar ni, sebab ada dah ni sebut fawatih aswar, muka surat 18. Okey. Fawatih aswar ni cerita pasal huruf alif lam mim, yasin. Saya dengar dia kata
huruf al-muqatta'ah ini atau Yasin, Toha, Hamim ini ilmu lah, ilmu bukan periksa, tak masuk periksa ni. Lam Mim ni tidak boleh ditafsir oleh para ulama secara mendalam sebab hanya Allah sahaja yang tahu maksudnya. Tetapi kita sebagai orang biasa, orang ngapal Quran macam awak patut tahu bahawa alif lam mim, alif lam ra, kaf ha ya ain sad dha apa semua tu al-huruf muqatta'ah atau fawatih suwan ni tadi yang disebut fawatih suwan tu pembukaan surah. Dia sebut dengan huruf muqatta'ah sutir-sutir ni. Kamu tengok ayat selepasnya dia mesti menyebut tentang Al-Quran. Ya Yasin wal Quranil Hakim. Alif lam mim. Itu alif lam mim. Mak lazim harfi musaqqal. Kan? Wal Quranil Hakim. Dia mesti sebut tentang Quran. Tu satu yang saya belajar untuk bulan saya dengar ceramah. Saya pergi di satu arwah hidup lagi Kota Baru kan, dia semua ceramah di masjid gitu, masjid Pah dia tu, lepas tu dia pasang copong rata-rata kalau kita beli pagi-pagi kan, kita dengar lah saya beli kain tu. Ajalah saya hari Jumaat tu kan, dan ni tak ada dah lah. Dulu kan banyaklah belajar ilmunya, rasa kita pun belajar. Rasa hinanya lah aku, bodohnya lah aku ni, banyaknya lah tak tahu. Padahal Ustazah ambil Al-Quran Sunnah dah, tapi banyaknya lah tak tahu rasa. Selagi dia kata Allah nak memberitahu kita bahawa huruf-huruf Al-Quran, pasal huruf cik tadi, Allah nak memberitahu kita bahawa huruf-huruf Al-Quran ni walaupun dia sutir-sutir gitu, semuanya ada maksud yang tersembunyi. Walaupun kamu sebut Al-Quran tu alif dia sutir atau disebut benda sutir, Yasin je, pahalanya sangat besar dan membawa maksud yang sangat mendalam. Faham tak? Allah, wahyu Allah dengan huruf-huruf ini diturunkan pada manusia dengan kalam Allah tetapi sesuai disebut oleh lidah kalam manusia. Kan orang tak faham kan tak kata. Tak erti nak orang kok bahasa ni. Dia kalam Allah tetapi kita manusia boleh sebut. Bila dia kalam Allah, manusia boleh sebut, berarti fadilatnya sangat besar pada setiap huruf dalam Al-Quran. Walaupun ia hanyalah huruf sutir-sutir. Sebab tu kalau orang baca Quran sutir huruf tu berapa pahala? 10 tau. Kalau baca dengan betul. Okey, itulah kelebihan surah Al-Muqatta'ah tadi. Okey. Satu lagi saya nak sebut dekat kamu, mat lazim kalimi musaqqal dan mat lazim harfi musaqqal. Hak berat-berat ni, dia bacaan dia masukkan sebutan kita masuk ke dalam huruf selepasnya. Contoh kafah, alif lam mim. Huruf sebutan kita tu masuk ke dalam huruf selepasnya. Idghamkan sebutan. Idgham tu memasukkan bunyi huruf pertama kepada huruf yang kedua. Kaf tu bunyi masuk dalam fa. Ha tu bunyi masuk dalam kaf. Okey? Ataupun mat lazim harfi musaqqal, lam alif lam tu bunyi masuk dalam mim pada mim tu. Tu pendetailannya lah. Tapi awak ingat gini sudahlah. Mat lazim kalimi musaqqal dan mat lazim harfi musaqqal, dia kalau mat lazim kalimi ada sabdu. Mat lazim harfi tak ada lah sabdu tapi bunyi kita sebut macam ada sabdu. Tapi mat lazim kalimi mukhaffaf dengan mat lazim harfi mukhaffaf ni dia tak ada sabdu. Sebutan ni pun ringan saja, tak berat. Sebab tu dalam Al-Fatihah, kalau siapa tak betul baca Al-Fatihah dia tak sah semayang comel. Al-Fatihah tu ialah rukun kauli. Rukun. Bila kata rukun, semayang sebutan kena betul. Kalau tak betul, tak sah lah semayang. Fial ramah sangat betul Fatihah tu. Ni baca Fatihah Ustaz pergi mana lah. Maksud saya kucing kan, semayang berjemaah budak-budak. Walabdallin. Ratu Ustazah, tak cukup. Dah lah budak ni baca walabdallin. Nak bagi. Tak boleh lah 6 harakat. Walabdallin. Gitu. Okay.
Kalau dah faham anak-anak sekalian, mari kita tengok sama-sama. Lebih dah tu. Ustaz contoh. Lebih dah tu contoh ayat Ustaz sebut. Habis dah. Tu dia. Tak tahu ayat mana. So copy gitu je. Biasanya mak lazim kalimi mukhaffaf ada perkataan pada al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Bihi tu benda tu. Itu mak silah tu. Kan? Ni selagi al-ana. Tapi mak lazim kalimi musaqqal tengok tu. Waladdallin ada satu. Okey, kan kita tengok contoh. Alif lam mim. Mak lazim apa tu? Harfi ke kalimi tu kelak? Alif lam mim. Harfi. Harfi mu Bakal. oh, bagus. Qaf dengan sad tu mak lazim harfi mukhaffaf. Pasal tak sambung huruf lain. Awak ingat gini je lah. Kalau suti-suti ni tak sambung huruf lain, itu confirm dia mak lazim harfi mukhaffaf. Kalau dia sambung huruf lain pula, tengoklah keadaan dia ada satu gedok kita baca. Kalau bunyi macam ada satu macam berat tu, mak lazim harfi musaqqal. Kalau gengang tu mukhaffaf. Rasa habis dah tu. Okey, sekarang kita pergi yang ketiga, iaitu ni. Lebih tak? Qalqalah. Tubik. Tubik. Qalqalah. Apa maksud qalqalah? Qalqalah adalah bunyi lantunan ketika kita menyebut huruf-huruf qalqalah. Qul huwallahu ahad. Gitu. Dal pun kena ingat baik sebutan dal pun seorang ramai salah baca. Qul huwallahu ahad. Tak boleh tu. Ahad tu dia di ujung belakang gigi atas. Ahad. Itu kalau ikut Arab betul lah. Sebutan kita dah Melayu lah. Okey, sekarang kita tengok apa dia huruf-huruf qalqalah. Huruf qalqalah ada qaf, 5 butir ni je. Qaf, ta, ba, jim, dal. So Ustazah gabungkan supaya kamu mudah ingat. Qutubin jadin. Yang tu qaf, ta, ba, jim, dal. Okey, sekarang kita tengok contoh-contoh qalqalah yang ada dalam Al-Quran. Kita cakap tadi qalqalah muka surat berapa? Buku teks muka surat 20-21 deh. Ini contoh-contoh qalqalah. Tadi saya kata qaf, ta, qutubin, ba, jim, dal. Qutubin jadin, ingat lalu. Qutubin jadin, qaf, ta, ba, jim, dal. Watasaddaq alaina. Tu saya qaf tu. Huruf qalqalah tu qaf tu. So kena bunyi lah dia sikit. Tak boleh lah baca watasaddaq alaina. Tak bunyi qaf dia. Watasaddaq alaina. Atau contoh yang kedua, au qutubin qaf ta. Ma lahu wa ma kasab. Ada ba kasabah, tapi bila kita baca kasab. Jadilah dia wakaf mendatang kita panggil. Dalam tulisan Al-Quran dia tulis ma kasabah, tapi bila kita baca ma kasab. Jadilah dia hukum datang mendatang. Hukum tu mari setelah kita wakaf. Kita panggil qalqalah mendatang. Nanti kita jumpa lagi. Bil hajj. Huruf jim. Lam yalid. Itu dia contoh-contoh qalqalah. Banyak qalqalah ni. Sekarang kita tengok dulu jenis-jenis qalqalah. Dulu kita belajar sughra kubra je. Dah kamu dah orang ni dah tinggi dah ni. Ada 3 qalqalah ni. Sughra, kubra, akbar. Sughra lebih kecil. Saghir daripada perkataan bahasa Arab. Saghir kecil. Sughra lebih kecil. Kabir besar. Kubra lebih besar. Akbar daripada perkataan kabir tadi jadi akbar. Allahu akbar yang besar. Paling besar. Sughra lebih kecil. Kubra lebih besar. Akbar paling besar. Kita tengok apa dia. Qalqalah sughra, qalqalah kubra, qalqalah akbar. Tengok ni contoh qalqalah sughra.
Qalqalah sughra ni Ustaz Hijah dan Ustazah ni Ustaz tak tiru direct pada buku pasalnya berbaris sukun pada pergerakan kalimah atau pada hujung kalimah ataupun mendatang jadi penting. Jadi Ustaz Hijah kok bahasa supaya lebih mudah faham Qalqalah sughra ialah huruf qalqalah yang berbaris mati berada di tengah atau di hujung kalimah. Sughra ni tengah atau hujung kalimah ketika dibaca secara wasal. Okey. Tengah atau hujung deh. Boleh belakalah. Hujung kalimah bukan hujung lepas tu wakaf dah. Macam qad aflahal mu'minun qad orang tak baca qad aflahal mu'minun. Jauh orang baca qad aflahal mu'minun. Itu maksudnya dia hujung kalimah. Kalau di awal, di tengah kalimah, jannatu adnin. Tengah kalimah lah tu. Bila tengah kalimah atau hujung kalimah, dan ayat tu disambung lagi, maka kita panggil dia qalqalah sughra. Huruf qalqalah yang berbaris mati berada di tengah atau di hujung kalimah ketika dibaca secara wasal. Kita sambung bacaan kita. Kita tidak kata jannatu ad. Kalau kita berhenti jannatu ad, dia jadi qalqalah kubra dah lah. Tapi kalau kita sambung, dia jadi qalqalah kubra. Jannatu adnin tajri min. Jadi qalqalah sughra. Iaitu huruf qalqalah yang balik mati. Dah tu mati. Duduk tengah atau hujung kalimat yang kita baca wasal. Wasal tu macam kita sambung bacaan kita. Okey. Matla'il fajr. Kita tak berhenti dekat jing tu, kita berhenti kat ra. Kan? Matla'il fajr. Apa saya bagi gitu? Fajri sepatutnya salah bagi duduk jing. Falaqtahamal aqabah. Orang tak baca falaq. Tahamal aqabah. Tak ada tu orang baca falaqtahamal aqabah. Berarti huruf qaf pada falaq tu dia mati, dia berada di tengah. Lepas tu dibaca sambung. Baca wasal. Okay. Iza mabtalahu. Orang tak baca izamab. Tak ada orang baca gitu. Kalau dia tengah sambung gitu, kita panggil qalqalah sughra. Kita tengok ke qalqalah kubra. Cakap tu ada apa-apa nak tanya tak ni? Laju nak Ustazah mengajar. Ada apa nak tanya tak? Kelas? Ada siapa nak tanya? Tak ada tu, dia faham lah tu. Buka qalqalah ni, saya bagi kata hanya awak latihan, tengok boleh buat ke tak. Qalqalah kubra. Huruf qalqalah ia bagi mati. Sughra tadi bagi mati juga. Okey, tapi sughra tadi kita ulang balik. Sughra tadi dia bagi mati juga. Tapi dia mungkin ada di tengah atau di hujung kalimah ketika dibaca secara wasal, sambung. Tapi kubra ni orang baca wakaf, berhenti. Iaitu huruf qalqalah tadi sama ada qaf, ta, ba, jim, dal, tak payah soal mana-mana. Huruf tu mati atau berbaris mati mendatang. Maksud berbaris mati mendatang ni, asal dalam tulisan dia ada baris. Khalaqal insana min al-iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Gitu dalam tulisan dia. Tapi bila kita berhenti, jadilah kita baca dia min 'alaq. Itu kita panggil berbaris mati mendatang. Mati tu baru mari, baru datang sebab kita wakaf. Okey? Huruf qalqalah yang berbaris mati, mati biasa. Contoh walam yulad. Kamu tengok dalam Al-Ikhlas, lam yulad tu dah tu memang mati dah. Tetapi khalaqal insana min 'alaq ini dia ada baris. Jadi kita baca berarti jadi mati mendatang. Dia berada di hujung kalimah ketika dibaca secara wakaf. Cara bacaan dia, bunyi lantunan dia kuat ketika wakaf. Boleh. Nampak tak? Khalaqal insana min 'alaq. Tapi kalau Iqra' bismika allazi awak sambung alaqin lagi tu, awak sambung dia tak jadi adalah qalqalah kubra sebab awak sambung. Jadi berbaris kau. Kita cakap huruf qalqalah yang mati.
Okey. Kalau sambung, lakin lepas tu pula sambung, tak jadilah dia qalqalahnya. Tak payah nak sebut qaf jadi mati tak sebab sambung. Okey. So, cara baca dia, bunyi lantunan dia lebih kuat ketika wakaf. Sekarang kita tengok qalqalah akbar. Qalqalah akbar ni huruf qalqalah. Ingat huruf qalqalah tu qaf, ta, ba, jim, dal. Dia bersabdu di hujung kalimah ketika dibaca secara wakaf. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ni abi lahabin wa tab. Kalau orang membaca kok gua ada budak anak ustaz seorang langgan kota lah. Watak Allah betul ustaz. Abi lahabin wa tab. Dia bunyi lantunan dia lebih kuat. Lantunan pada mana? Pada huruf qalqalah tadi lah. Asal dia bersabdu, duduk ujung perkataan. Tapi sebab bila kita baca dia dengan wakaf, maka kita kena bunyikan juga dia tu. Awak ingat gini je. Qalqalah akbar, dia duduk ujung perkataan, dia sabdu, dia wakaf. Qalqalah sughra, tu bilang qalqalah sughra, qalqalah ada 3 jenis, sughra, kubra, akbar. Sughra ni dia duduk tengah kalimah. Okey? Atau hujung kalimah. Dan dia dibaca secara wasal. Maksudnya sambung bacaan dia. Qalqalah kubra. Saat ni pula qalqalah kubra. Dia baris mati, memang qalqalah baris mati belaka, tapi dia baris mati mendatang. Mati atau mati asalnya dia tulis baris tapi kita baca wakaf jadi mati mendatang ketika wakaf. Qalqalah akbar, dia ni ada sabdu. Kok dua lagi tak ada sabdu deh. Akbar ni dia ada sabdu. Dan kita baca dia masa tu wakaf. Jadilah dia qalqalah kubra. Huruf tu lah. Sambil huruf qaf, ta, ba, jim, dal. 5 putih huruf tu. Jangan kita kecek ni. Huruf ba, ta, ya, dak ni. Ada huruf 5 huruf ni je. Qaf, ta, ba, jim, dal. Qutubin jadid. So, fil hajj. Kena bunyi. Jangan fil hajj. Biar bunyi kuat sikit. Fil hajj. Bunyi lantunan lebih kuat ketika wakaf. Atau abi lahabin wa tab. Bagi latihan kita, jom kita buka tengok. Kalau ada, biasa kalau kamu ada Quran, saya tak buat latihan sini. Tak apa deh, tak pasang. Tinggal nak buat latihan. Tadi nak buat alif kelas je sebenarnya. Latihan saya nak bagi surat alif kelas je. Senang je. Okey, Ustazah baca lah kalau gitu. Awak berilah hukum dia, tapi dia deh. Tak apa kalau baca, tapi tak apalah. Tak ada Quran, sebab ada Quran ni. Kita tengah tengok surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Ahad tu hukum dia apa? Qalqalah ke apa dia? Apa tak? Biasa dia baris. Dia wakaf. Kan kita jaga huruf qalqalah qaf. Qutubin jadin ahad. Dia duduk di akhir kalimah. Qalqalah apa? Siapa tahu? Qul huwallahu ahad. Dia mati mendatang. Pak, comel. Qalqalah kubra. Allahu samad. Qalqalah apa? Kubra. Ingat belakang-belakang. Ingat ujung belakang disebabkan wakaf, qalqalah kubra belaka. Kalau tengah-tengah dan kita sambung bacaan kita, qalqalah sughra. Qalqalah akbar ni dia ada sabdu. Lam yalid wa lam. Bukan apa? Lam yalid wa lam tu. Saya baca situ. Lam yalid wa lam yulad. Saya tak nak tahu pasal yulad. Saya tak tahu yalid tu. Qalqalah apa? Kubra. Ustazah sambung tu. Sughra. Sughra. Ustazah sambung. Kecuali saya kata lam yalid. Baguslah kamu kata kubra. Tapi dia sambung lam yalid wa lam yulad. Lepas tu saya tanya yalid ke Ustazah tadi. Dia jadi
surah. Pasal kita sambung. Tapi kalau walam yulad, jadi kubra. Pasal kita berhenti. Okey. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ahad tu qalqalah hujung Kubra. kalimah kubra. Dan wahsuwak. Ingat qalqalah surah, dia tak wakah macam kita sambung je. Tapi ada huruf qalqalah dalam tubai mati. Qalqalah kubra pula duduk di hujung, lepas kita wakah. Tapi nak beza dengan akbar ni tempat kita wakah tadi dia ada sabdu. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ada sabdu. Al-Hajj. Okey. Rasanya begitulah yang Ustazah nak ajar hari ni anak-anak. Jadi kita stop awal. 12.57. Bila awak boleh tasmik ke Ustazah? Ke Ustazah halak tak ayah teks tasmik ah? Kerana ada pandangan tu. Kita nak ulang kaji gini je, lepas tu nanti tiba masa ujian hafazan nanti, ujian tilawah hafazan tu semester 2 nanti, bukan Ustazah test awak, kita tukar-tukar. Kita kena Ustazah Izzah, kita kena Ustazah Sarah, gitu. Anak Ustazah Sarah mungkin main Ustazah. Kita akan jadi Ustazah yang uji ujian tilawah tu ke awak, sebabnya takut bias. Maklumlah, semua anak-anak di tinggi belakang markahkan. Anak terbaik untuk anak-anak masing-masing, sama ada anak betul, anak pelajar, anak tasmik pun. Kalau anak kucing sekalipun, nak molek untuk anak sendiri. Jadi, masa tasmik ujian tilawah hafazan nanti, untuk semester 2 test, untuk petang 2 nanti, bukan Ustazah yang dengar bacaan awak. Ustaz, 3 lagi dah, Ustazah Sharifah Azlizah mungkin, Ustazah Sarah mungkin, atau Ustazah Izzah. Okay. So, saya minta begini. Dalam buku kerja kan, sebab gini, dalam buku kerja ada tak pelajaran 1. Ada tak? Pasal surah Al-An'am ayat 162, 163 dengan surah Al-Kahfi 101 hingga 110. Ada buku kerja payah. Saya cuba tengok. Ada tau. Ada. Kalau ada buatlah sambil atur Ustazah sebelum hari Khamis minggu depan deh. Pelajar 1, pelajar 2, pelajar 3 tajuk ni. Buat tu lah, maknanya buat ni sebenarnya nak discuss nanti jawapan tu pula minggu sekali lagi. Dengan menggunakan buku kerja. Siapa yang hari tu tak ada buku kerja kan? Kena poster stick apa depan dia ni, rasa tak ada buku kerja senyap. Jadi kena putus stick buatlah latihan dalam tu deh. Boleh ke? Dah ke? Ke banyak kerja? Kelas? Boleh. Boleh. Boleh lah, insyaAllah boleh dah. Bukan sesuatu esok pun. Buat cara ni pandai-pandai lah bagi masa. Usaha pun belajar juga macam itu lah. Rasa otak apa jalan mana ni. Buatlah. Matematik kalau Ustazah ada tak apa lah. Otak lah. Saya guna macam tak zaman ni maksudnya kalau mengatur sangat matematik tu kalau Ustazah tak mengatur. Saya tak ambil admit, saya nak ambil tambahan biasa je. Tapi saya bagus kok matematik Ustazah. Pasal sekolah agama lah, nak ambil admit tu. Tapi kalau hari rasa otak sesegar, aku kena baca sikit, menelaah sikit. Buatlah kerja-kerja sejarah, gitu. Pai sebenarnya. Kalau pai kertas baru sekarang ni, yang mudah je sebenarnya. Cuma buat ingat gitulah deh. Nanti bahan-bahan ni usahakan hantar dalam itulah dalam grup. Sebab lain usaha tak percuma sungguh ni. Lepas tu dalam grup kamu bacalah, tengoklah deh. Pasal kuntajwid 3, kuntajwid ni baca situ. Lepas tu buatlah dalam buku kerja tu. Kajian 1, kajian 2, kajian 3. Persiap hantarlah pada Ustazah. Lepas tu kalau dah hantar semua bolehlah Ustazah buat discussion pula situ. Pasal orang kaji ni, minggu depan pun kita nak kaji tajuk-tajuk lain juga. Banyak paling nak punya ulang kaji tu pasal sirah lah tu. Memang ramai tak jawab. Okay kelas? Boleh tau? Okay gini. Jangan stop presenting sekejap deh.
Okey. Kelah ustazah ni, nak cak tahniah lah bagi antara kelah-kelah yang lain, kelah Pak A dengan Pak D ni tinggilah markah dia. Saya rasa tinggi markah Hok Pesa Sejarah Selaras lah berbanding dengan kelah-kelah lain. Dan kelah lain ada yang dapat 60 ke 100, kelah ustazah daripada 70 ke. Tapi itulah yang kita banding, kalau kita banding dengan orang Hok lemah, kita lemah semua lah. Kita banding dengan orang lain Hok tinggi, sebab kita ada peningkatan deh. Saya rasa Ustaz duduk sedikit lama ke pengalaman Ustazah mengajar ni. Kalau kamu banyak buat latihan dan kerja tu, lepas tu Ustazah ajar pakai kaedah menjawab yang betul, memang boleh skor biasanya. Buat latihan je. Maksudnya buat latihan tu, janganlah menipu orang. Bila nipu siapa dah, nipu buku teks tak apa. Sebenarnya nampak dia punya nipu buku teks, dia macam satu ulang kaji juga pada awak. Acak-acak awak punya benda sama, dia akan jadi ingat. Gitu. Jadi siapa-siapa yang lihat kan anak atau kerja kalau dalam semua tu, buatlah kalau nak berjaya, insyaAllah. Walaupun sebelumnya macam saya tak tengok mana, mak awak rasa saya tengok. Saya tengok berarti secara umum dia dah cek satu-satu. Tak lah, Ustazah target nak buat ulang kaji, baru nak cek satu-satu. Tapi buatlah latihan pelajaran 1, 2, 3. Buatlah kita sama-sama saja. Cuma saya minta Sabria selalu hantar ke Ustazah. Akta boleh senang pelajaran 1, 2, 3 atau Ustazah nak skema tu untuk minggu depan. Saya minta sekarang semua boleh kita buat bolehlah kita bincang jawapan dia. Okey, boleh? Boleh kelas? Ustazah, dalam buku tu. Boleh ke tu? Nyak belakang ni? Okey, Zah. Boleh. Kau butuh dah Ustazah. Ada tak? Tengok. Okey. Jadi gitulah dah. Tahniah sekali lagi lah antara yang tinggi. Akta nak tanya dia. Akta. Boleh dah. Akta hantar aku Ustazah dah ambil gambar buku tu kosong tu. Ustazah dah tak ada buku tu dah. Okey Ustazah. Kerja. Lagipun bila waktu aku Ustazah boleh hantarlah kawan-kawan awak ada berapa orang yang tak ada buku kerja. Deh. Okay. Lepas tu tanya sekali lagi kerana awak tinggi lah kelas Pak A, Pak D tinggi lah banding ada kaedah kiraan dia lah. Berata kelas yang awak tinggi lah tahniah. Kuncinya tu je satu, buat latihan dan buku kerja. Lepas tu saya harap untuk yang akan datang ni semester ni saya dah kat awak rasanya kat kamu semua bahawa peperiksaan semester bukan 20% saya silap royak hari tu, 30%. Apa dia nak tanya Ustazah? Ada nak tanya tak? Ada. Tidak. Yang kacau ni. Jadi 30% tu pas tajuk dia pula banyak. Saya harap awak sadiah gitu lah. Jadi kalau saya buat latihan tu, latihan lah deh. Saya ambil gambar dulu, sebelum saya dulu. Tak apalah, tak payah buku tu tak apalah. Saya boleh participant have like the meeting tu. Saya ambil kerja 39. Tak ada. Sambil gambar kejap deh. Jangan off dulu, jangan keluar dulu. Itu sajalah. Untuk hari ni jangan lupa tajuk tu deh. 3 tajuk tu buat. Lepas tu saya transfer nanti apa yang saya mengajar tadi. Tajuk tu.
No, lah. Gimana? Nak balik mana? Nak kita kumpul. Dah ni awak kata awak lapar. Pukul kita balik, pukul 3 kita popo. Boleh? Dah mesti lah nak pergi tidur. Pukul mula lah.